selalu saya tekankan berkaitan dengan alunan. Selalu saya tekankan berkaitan dengan alunan. Ini pada pengalaman saya lah. Saya tak dapat daripada buku ni, saya dapat daripada pengalaman saya, daripada kita baru-baru belajar sampailah kita mengajar beberapa peringkat. Saya lihat kebanyakan daripada kita tajwidnya dah mantap. Tajwid tahu, sifat huruf tahu, belajar lah, dia tahu kan, dia belajar sifat huruf yang sampai dalam-dalam pun dia tahu, sifat-sifat huruf tu pun dia tahu. Tapi bila baca Quran menerak juga. Maksudnya sangkut-sangkut lagi. Masih sangkut, masih salah. Sebab tu kenapa? Sebab tu bila daripada pengalaman, ngapa yang saya fikir, ngapa rupanya saya jumpa iaitu teknik bacaannya tu salah. Saya dapat simpulkan, ini saya yang simpulkan, teknik bacaan tu salah. Saya buat kajian sendirilah, iaitu apa? Sebab tu yang selalu saya sebut daripada awal kelas ataupun di mana-mana saya sebut, kawan-kawan kita, imam-imam kita boleh baca dengan baik bukan pasal dia mencerdik sangat. Tidak, selalu saya sebut perkataan ini, pasal mereka telah tahu mendahulukan mata daripada mulut. Mata dia tu dulu pergi, baru mulut tu kemudian. Sebab tu dia orang dapat baca dengan lancar, tak sangkut. Kita ni macam saya juga, kita ni selalu sangkut-sangkut. Ni bukan pasal apa, mata dengan mulut kita ni selari. Masa mata kita tengok huruf, tengok ayat, perkataan tu lah, mata kita ni perlukan masa. Dia perlu masa lah. Dia nak tengok huruf apa, dengung ke tak dengung, sifat huruf tu mengalir ke, tahan ke, separuh ke, tebal ke, nipis ke. Mata ni perlukan masa. Tapi mulut tak bagi kita masa, dia dah sampai situ dah. Faham tak maksud ini? Ini analogi. Sebab itu kita main tembak je, dah kena, tak kena. Itu punca masalah. So persoalannya, macam mana nak mendahulukan mata daripada mulut tu? Persoalannya sekarang, macam mana nak dulukan mata daripada mulut? Apa imam-imam kita, apa kawan-kawan kita yang lain baca? Itulah terbitnya saya selalu kaitkan 6 teknik yang saya keluarkan. 6 teknik bacaan. Pertama saya kata apa? Tarik nafas. Ini saya ulang lagi lah. Mungkin ada ayah-ayah yang mungkin baru pertama kali dengan join dengan kita, ataupun yang tengok yang daripada dulu dengar pun rasanya kalau awak tanya royuk juga, maksudnya lupa juga. Okey. Pertama saya kata, saya buat conclusion sendiri. Pertama kena tarik nafas dulu. Kena tarik nafas. Bila nak mulakan ayat ataupun bila berhenti nak mula ayat, baru mesti tarik nafas dulu. Apa manfaat tarik nafas? Apa manfaat? Satu, bila kita tarik, kita dah tengok satu ataupun dua perkataan di depan. Kita dah tengoklah huruf sin ke, huruf tha ke, huruf pertama panjang ke, huruf kedua yang panjang ke. Tarik nafas tu dah tengok. Itu trik. Itu yang kita panggil trik. Kalau orang Perak cakap ngakar tu, ngakar. Tu ngakarnya. Tapi kalau kita tak tarik nafas, saya kulut huruf tha punya. Kita yang tak guna trik itu. Banyak lagi lah manfaat tarik nafas ni. Bila kita tarik nafas, kita dah tengok dah kadar panjang ayat yang kita nak baca. Kalau kita tarik nafas, tak tengok, berhenti, ada satu perkataan lagi. Nampak? Sebab apa? Dia tak guna trik itu. Sebab tu analogi juga saya kaitkan dengan macam kita main bowling. Tuan-tuan ambil bola tu kan. Ngapa tuan-tuan tak lontar je terus bola tu? Tak baling je bola tu terus? Ataupun tangan macam ni kan? Tangan macam ni, tegik, tolak je. Ngapa tak buat begitu? Kenapa perlu? Kita ayun ke? Kenapa? Persoalan itu kenapa tak perlu ayun? Banyak manfaat lah. Bila kita ayun, kita punya daya tolak itu dibantu dengan ayunan. Tak ada susah. Kalau macam ni tak ada ayun, kita agak susah untuk melajukan dia. Lagi satu, kalau ayun, dia punya bola tu pergi smooth. Cakap orang smooth ni lembut lah. Lembut je begitu. Cuba kalau kita berdegar bunyi ke mana tu. Gitu. Itu yang pertama. Ni kita dah ulang banyak kali tu. Yang kedua, tolak saja suara. Tolak je suara. Okey. Sebagai contoh, analoginya apa? Contoh macam kita mengeluh.
Macam haji-haji mengeluh kan, ada tak haji tahan suara tu? Tak ada, kita lepas. Contoh, tarik nafas dulu kan, gitu. Mana ada tak ada orang itu buang terbiak dia. Kita akan tolak je. Sebab tu kadang-kadang saya kata, kenapa kita suka mengeluh lagi daripada baca Quran? Kadang-kadang kita pernah oleh hoja dan sebagainya, kita suka mengeluh lagi daripada baca Quran. Pasal apa? Teknik baca Quran kita tu salah. Tekniknya tu salah. Tu yang kedua. Yang ketiga, lepas kita tolak suara, ayunkan suara. Suara tu kena berayun-ayun. Ini punca masalah. Di awal dulu saya selalu sebutlah, dekat FB saya sebut, di mana-mana pun saya sebut. Punca selalunya kita belajar Iqra' dulu, kita belajar Muqaddam dulu. Itu punca masalah. Kebanyakan belajar macam begini. Wa malaha kalihuna. Tengok tak dua harakat tu? Dia jenis flat tau. Dia jenis flat. Bila dah masuk Quran, urat masing-masing dah tegang, nak berayun, pitam. Sebab daripada asas dulu kita belajar salah. Sebab tu selalu saya nasihatkan, bagi yang nak mengajar Iqra', nak mengajar Muqaddam atau nak mengajar asas, cuba belajar dengan teknik yang tepat. Bukan salah, tak salah. Contoh, saya ajar tuan kan, kalihuna. Betul ke salah saya ajar? Betul, tak ada salah. Tapi cara bacaan ini, waktu baca Quran, penyakit, kompor penyakit. Ini yang sekarang haji, ayun, udah tak berayun-ayun. Pasal apa? Urat tu dah tegang, udah lama penuh dah. Sebab tu saya selalu ingatkan, bagi yang nak mengajar anak, belajar cucu atau belajar kawan, khususnya Muqaddam atau Iqra', baiki teknik mengajar. Teknik mengajar tu, sebab memang secara umumnya kita ni orang awam kan, ajar anak, mana ada ambil kursus mengajar anak pergi belajar Iqra'? Ada ke? Makcik ajar cucu ambil kursus? Tak ada. Itu punca masalah. Ayunkan suara. Sebab tu dalam teknik saya yang 6 tu, yang ketiga, ayunkan suara. Yang keempat, bila ayunkan suara, sebut huruf habis-habis. Ni bahasa kampung ni, sebut huruf habis-habis. Contoh, apa maksud tak habis tak? Tuan-tuan tengok alham. Kita buat alham. Alhamdulillah. Lam tu tak habis. Kalau habis macam ni, bawah biha. So bila kita pergi panjang, so contoh tuan-tuan cuba bayang, al tu pendek ini, tuan-tuan anggarkan tuan-tuan bayangkan lam tu, tuan-tuan naikkan suaranya alhamdulillah begini. Berbanding dengan satu orang lagi, al tinggi ni. So lagi tinggi kita ayunkan, lagi banyak lebihan masa yang kita ada untuk tengok huruf yang dapat. Itu yang saya kata, sebut huruf habis. Itu yang keempat. Yang kelima, saya kata mesti baca tu berlagu. Berlagu di sini maksudnya turun naik suara. Jangan baca begini. Ini contoh ya. Karihuna, syahidina, jahiduna. Ni dia flat. Mesti kalau ajar ataupun mengaji, kalihuna wa maliya qadiruna. Nampak? Dia ada turun naik suara. Mesti berlagu. Dan yang terakhir, yang keenam, lagu itu mesti ikut tempo. Ustaz, apa maksud tak ikut tempo? Contoh, tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tengok, tak ikut tempo. Ikut tempo maksudnya betul-betul habis tempo lagu. Tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kan ada time tu, ada time dia. Itu yang saya selalu kaitkan dengan orang orkestra. Kan ada seorang yang kat depan tu, bulan lepas pun kita cerita benda yang sama. Mesti ada seorang yang projeknya itu. Apa projeknya? Apa guna dia tu tuan? Kalau tak ada guna, tak payahlah membayar gaji dia tu. Ada gunanya untuk menjaga tempo. Ini yang saya selalu sebut di mana-mana juga. Okey.
Macam saya katalah, boleh jadi saya salah, boleh jadi saya betul. Sebab ini fikiran saya daripada pengalaman saya. Boleh jadi saya betul, boleh jadi saya salah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, siapa pun yang bacaan dengan baik, mesti dia bacanya begitu. Dia tak adanya temponya berantakan, tak ada. Tuan-tuan tengoklah syekh dalam Malaysia ke, di luar Malaysia ke dan sebagainya, mesti bacaan itu. Ustaz, saya tengok satu orang ustaz ni, dia baca laju, okey je. Dia tu dah hafal Quran, yang kita ikut tu pasal apa? Kalau dah hafal Quran, apa peduli tentang ni lagi dah? Dia dah ada dalam kepala otak, dah ada dalam kepala dia. Itu secara umum. Baik.